Salam sejahtera dan terima kasih kerana sudi menonton video pembentangan ini. Untuk video pembentangan kali ini, kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami dalam modul GMGF 2033 Dasar dan Analisis Fiskal. Untuk makluman tuan-tuan dan juga puan-puan, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu termasuk saya sendiri. Nama saya Medkatu Simpong dengan nombor metrik 276525. Untuk tajuk tugasan pembentangan pada kali ini adalah cukai pendapatan individu dan analisis kesan cukai, yang mana kami telah bersepakat untuk memilih negara United Kingdom sebagai rujukan dan juga input untuk pembentangan pada kali ini. Dan terdapat dua bahagian bagi tugasan ini. Yang pertama adalah bahagian A, yang mana kami akan membincangkan tentang sistem cukai pendapatan yang diamalkan di United Kingdom, dan bahagian B adalah analisis kesan cukai. Berikut merupakan isi pembentangan dalam video ini. Kita beralih kepada bahagian pengenalan kepada sistem cukai pendapatan individu di United Kingdom, yang mana cukai pendapatan individu di United Kingdom mempunyai sejarah yang panjang. Dengan sejarahnya menjak kembali kepada abad 18. Pada ketika itu, percukaian pendapatan hanya dikenakan ke atas individu yang paling kaya dan kadar cukainya adalah sangat rendah. Sistem cukai telah mengalami beberapa revolusi selepas beberapa tahun kemudian, dan termasuklah pengenalan sistem cukai yang lebih progresif pada abad ke-20. Ini bertujuan untuk mengalihkan semula sistem kekayaan dan juga mengurangkan ketidaksamaan pendapatan. Dan sumber ini kami dapatkan daripada HM Revenue pada tahun 2021. Sistem cukai pendapatan individu pada masa kini adalah berdasarkan model cukai yang lebih progresif, di mana kadar cukainya meningkat seiring dengan jumlah pendapatan. Selain cukai pendapatan, setiap individu di United Kingdom juga tertakluk kepada sumbangan insurans nasional, yang mana insurans nasional ini kalau di Malaysia dia dikenali sebagai caruman kepada EPF ataupun kumpulan wang simpanan pekerja, yang mana dia membiayai program keselamatan sosial dan juga kebajikan. Allowance dan pelepasan cukai tersedia untuk setiap individu di United Kingdom seperti allowance perkahwinan dan pelepasan cukai untuk derma amal. Dan untuk makluman tuan-puan, sekali lagi, objektif tugasan ini adalah untuk memberi gambaran keseluruhan tentang sistem cukai pendapatan individu di United Kingdom. Right, kita beralih kepada poin yang seterusnya, iaitu definisi cukai. Cukai pendapatan individu di United Kingdom merujuk kepada cukai yang dikenakan ke atas pendapatan peribadi seseorang individu. Cukai pendapatan individu dikenakan seperti yang saya telah sebutkan tadi, dikenakan secara progresif, yang mana kadar cukai yang dikenakan meningkat seiring dengan jumlah pendapatan seseorang. Pendapatan ini termasuklah gaji, pendapatan daripada usaha sendiri, sama ada menjadi YouTuber ataupun menjadi Insta famous di TikTok dan media sosial atau sebagainya. Pendapatan melalui penyewaan rumah, yang mana kalau ada individu yang mempunyai hartanah seperti rumah, kedai dan sebagainya juga dikenakan cukai. Dan yang turut dikenakan cukai adalah pendapatan daripada dividen serta bunga dan sebagainya. Alright, berikut merupakan jadual kadar cukai pendapatan individu di United Kingdom untuk tahun kewangan 2021 dan 2022. Dengan jumlah pendapatan pada baris yang pertama dari 0 pound sterling sehingga 12,000, kadar cukainya adalah sebanyak 0%. Dan untuk baris yang kedua, pendapatan individu di dalam lingkungan 12,571 sehingga 50,270 pound sterling akan dikenakan cukai sebanyak 20%. Dan baris yang ketiga, 50,271 sehingga 150,000 setahun, ini adalah untuk pendapatan tahunan. Seseorang individu akan dikenakan sebanyak 40% cukai, kadar cukai lah. Right? Dan yang terakhir adalah bagi individu yang berpendapatan tahunan 150,000 dan
pound sterling ke atas, individu tersebut akan dikenakan cukai sebanyak 45%. Salam sejahtera, saya Miguel bin Kansan, nomor metrik 276519 daripada PJJ Kota Kinabalu. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan tugasan kumpulan. Oke, yang pertama saya akan menerangkan berkenaan dengan tujuan cukai. Menurut Stewart pada 2018, tujuan cukai ini adalah mengumpulkan dana untuk kerajaan dalam membiayai perbelanjaan awam dan program sosial, yaitu perkhidmatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Seterusnya, menurut Beasley dan Codd pada 1992, tujuan cukai ini juga untuk mengurangkan ketidaksamaan pendapatan dalam kalangan rakyat UK. Yang ketiga, menurut Brian Ashcroft dan August Armstrong, pada 2006, sistem cukai pendapatan yang berkesan dan adil dapat membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang mapan dan memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Dan tujuan cukai yang terakhir adalah dengan mengenakan kadar cukai yang lebih tinggi kepada golongan yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Cukai pendapatan individu di UK dapat membantu merapatkan jurang agihan pendapatan antara masyarakat. Itu saja berkenaan dengan cukai. Penerangan saya yang seterusnya berkenaan dengan penjelasan cukai. Individu yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi akan dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi. Struktur cukai pendapatan di UK terdiri daripada beberapa komponen yang meliputi personal allowance, basic rate, higher rate, dan additional rate. Jumlah pendapatan yang tidak dikenakan cukai yaitu pada tahun 2021 sehingga 2022 di UK adalah mereka yang berpendapatan 12.570 pound dan ke bawah. Selepas personal allowance, jumlah pendapatan yang dikenakan cukai pada kadar basic rate adalah 20%. Dengan bermula pendapatan dari 12.571 pound sehingga 50.270 pound. Jumlah pendapatan selepas basic rate yang dikenakan cukai pada kadar high rate adalah 40%. Dengan high rate bermula daripada pendapatan 50.271 pound sehingga 150.000 pound. Dan yang terakhir adalah jumlah pendapatan selepas high rate yang dikenakan cukai yaitu additional rate dengan kadar 45%, di mana bermula daripada pendapatan lebih daripada 150.000 pound. Struktur ini dianggap sebagai prinsip cukai progresif, di mana kadar cukai bertambah seiring meningkatnya jumlah pendapatan individu. Itu saja daripada saya serahkan kepada rekan saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, saya Veronica Berman, nomor metrik 276720 akan membentangkan mengenai kadar cukai. Semasa Perang Dunia Pertama, kerajaan UK menaikkan kadar cukai untuk membiayai usaha perang. Kadar cukai memuncak pada 30% pada tahun 1918 dan ia kekal tinggi walaupun selepas perang berakhir.
Semasa Perang Dunia Kedua, kadar cukai telah dinaikkan lagi dengan kadar tertinggi mencapai 99.25% pada 1949 hingga 1950. Dalam tempoh selepas perang, kadar cukai secara beransur-ansur menurun, mencapai titik rendah 25% untuk kadar tertinggi pada 1988 hingga 1989. Prinsip percukaian. Prinsip percukaian terdiri daripada beberapa aspek. Antaranya ialah prinsip equity dan keberkesanan dalam pentadbiran cukai. Di UK, cukai pendapatan direka dengan teliti untuk memenuhi kedua-dua aspek ini. Prinsip equity dalam percukaian bermaksud cukai yang dikenakan haruslah adil dan saksama kepada semua individu. Seterusnya, prinsip keberkesanan dalam pentadbiran cukai bermaksud cukai perlu dipungut secara efisien dan berkesan untuk memastikan cukai dapat disalurkan ke kawasan yang memerlukan. Secara keseluruhan, cukai pendapatan di UK telah direka dengan teliti untuk memenuhi kedua-dua prinsip percukaian, iaitu prinsip equity dan keberkesanan dalam pentadbiran cukai. Ini memastikan bahawa cukai pendapatan dapat membantu menyokong perbelanjaan kerajaan dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat UK. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizwan bin Maklin, nombor metrik 276685. Ingin mengupas lebih lanjut mengenai tajuk yang diberikan kepada kumpulan kami, iaitu cukai pendapatan individu dan analisis kesan cukai, iaitu kesimpulan bagi subjek GMGF 2033, dasar dan analisis fiskal. Kesimpulan sistem cukai pendapatan di UK adalah bahagian penting dalam ekonomi negara, menyumbang dengan ketara kepada hasil kerjaan. Struktur kadar cukai adalah progresif yang bermaksud individu yang berpendapatan lebih tinggi dikenakan cukai pada kadar yang lebih tinggi daripada mereka yang berpendapatan rendah. Sistem ini juga merangkumi pelbagai potongan dan allowance bagi memastikan pembayar cukai tidak terlalu terbeban. Secara keseluruhannya, sistem cukai di United Kingdom nampaknya berkesan dalam mencapai matlamatnya untuk menjana hasil kerajaan, menggalakkan equity dan memastikan kecekapan pentadbiran. Walau bagaimanapun, seperti mana sistem cukai, sentiasa ada ruang untuk penambahbaikan dan penghalusan, dan pengubal dasar mesti sentiasa menilai dan mengemaskini sistem untuk memenuhi keperluan ekonomi dan sosial yang berubah-ubah. Bahagian B 1.0 pengenalan. Objektif penulisan bahagian B adalah untuk menganalisis kesan cukai pendapatan individu ke atas kerajaan, ekonomi dan masyarakat di United Kingdom. Dalam bahagian ini, kami akan membincangkan kesan cukai pendapatan terhadap hasil kerjaan pusat, pertumbuhan ekonomi dan masyarakat di United Kingdom. Data dan statistik terkini akan digunakan untuk menyokong hujah dan kesimpulan yang dibuat. Penerangan akan disokong dengan jadual dan raja yang dihasilkan sendiri bagi memudahkan pemahaman pembaca. Dengan objektif ini, pengkaji akan dapat memahami kesan cukai pendapatan individu terhadap ekonomi United Kingdom secara holistik dan komprehensif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazmir bin Samir dari PJJ Kota Kinabalu, nombor metrik 276531. Baiklah, saya akan membincangkan mengenai kesan cukai terhadap negara Eropah, yaitu United Kingdom.
Selain menjadi sumber pendapatan kerajaan, cukai pendapatan individu juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat di United Kingdom. Sebagai contoh, nilai tambah VAT dikenakan pada barang dan perkhidmatan, yang mana cukai ini dapat merangsang ekonomi serta memperoleh pendapatan kerajaan, di samping dapat mengimbangi penggunaan sumber-sumber alam. Kita tengok kepada kesan cukai terhadap hasil kerajaan pusat, di mana cukai pendapatan individu merupakan sumber utama pendapatan kerajaan UK. Pada tahun 2020 sehingga 2021, cukai pendapatan telah menyumbang sebanyak 191 bilion daripada pendapatan kerajaan keseluruhan sebanyak 813 bilion. Cukai pendapatan individu dikenakan dengan kadar 20% pada pendapatan kasar di bawah 50.000, manakala 40% pada pendapatan kasar melebihi 50.000. Menurut data yang dikeluarkan oleh HM Treasury dalam kewangan awam kerajaan 2020 sehingga 2021, cukai pendapatan individu memberi sumbangan sebanyak 23.1% daripada keseluruhan pendapatan kerajaan, yaitu sebanyak 196.5 bilion daripada 6.997 bilion. Itu adalah merupakan kesan cukai terhadap hasil kerajaan pusat. Yang seterusnya, kesan cukai terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana jika cukai pendapatan terlalu tinggi, ia boleh mengurangkan daya beli masyarakat dan menjejaskan permintaan barang serta perkhidmatan. Cukai pendapatan diperlukan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan dan menyediakan perkhidmatan awam yang berkualiti. Seterusnya, kerajaan perlu mengambil kira keseimbangan di antara pendapatan dan permintaan terhadap apabila menetapkan kadar cukai pendapatan. Itu adalah kesan terhadap pertumbuhan, kesan cukai terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, yang ketiga adalah kesan cukai terhadap masyarakat. Penyelidikan menunjukkan bahawa selepas kenaikan kadar cukai pendapatan individu pada tahun 2010, terdapat pengurangan dalam bilangan pekerjaan sebanyak 350,000 dan pengurangan gaji purata sebanyak 2%. Dan menurut National Institute of Economy and Social Research menunjukkan bahawa kenaikan kadar cukai pendapatan individu pada tahun 2010 menyebabkan pengurangan dalam pertumbuhan ekonomi UK, United Kingdom, sebanyak 0.3% pada tahun 2011. Cukai pendapatan individu tidak hanya memberi impak kepada golongan pendapatan rendah, tetapi juga memberi kesan kepada ekonomi secara keseluruhan. Itu adalah merupakan hasil kesan cukai terhadap masyarakat. Jadi secara kesimpulannya, cukai pendapatan individu memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi dan rakyat serta masyarakat. Pelaksanaan cukai pendapatan boleh menyediakan pembiayaan untuk perkhidmatan awam seperti penjagaan kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Namun begitu, kadar cukai yang tinggi juga memberi kesan negatif terhadap permintaan pengguna serta memberi tekanan kepada golongan berpendapatan rendah. Oleh itu, kerajaan perlu mempertimbangkan kesan keseluruhannya cukai pendapatan terhadap masyarakat untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam sistem cukai. Baik, itu sekian saja dari saya. Terima kasih.